beriman ke tak beriman. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya diuji dengan kekayaan. Malam ni kita cerita pasal orang kaya diuji dengan kekayaan. Saya ulang balik ayat pertama, sesungguhnya kami Allah mengurniakan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Allah minta dua, solat dan berkorbanlah. Tapi orang kaya ramai tak buat korban. Kau jawab depan Allah, jawab. Kau ingat kau lepas dunia, kau lepas akhir tak lepas, dengan alasan mengikut mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Kau jawab depan Allah. Nabi warning, Nabi, kalau sesiapa yang mampu berkorban tak berkorban, jauh kamu daripada tempat kami beribadah. Oh, jangan guna alasan sunat muakkad, tahun lepas dah buat, tahun ni tak buat. Rendah sangat iman kita, low class iman. Bila cerita pasal perjuangan Islam, sanggup mati kerana agama ni, semua penipu lah. Ramai penipu hari ni. Ayat ni nanti kejap ya. Ayat ketiga tu dalam surah Al-Kawthar, dia tampar semua. Dia kaya, Allah bagi nikmat banyak, tapi tak nak berkorban. Cuba tengok, korban hari ni satu bahagian. Kadang-kadang kalau yang dalam negara, luar negara, ada 300, ada 700. Ada seekor kambing 300, ada seekor lembu lebih kurang 1,500. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kaya, dia lebih sayang 1,500. Dia kaya, dia susah, dia lebih sayang RM300. Level dia. Tuan-tuan tahu tak hari raya korban ni apa benda? Hari raya korban adalah hari kebesaran Allah, hari pentabalan agung, hari yang di-Pertuan Agong, hari Sultan, hari Raja, hari itu hari kebesaran manusia. Hari lahir isteri kita juga hari kebesaran dia. Kalau kita lupa bagi hadiah, tengok muka dia macam mana, muncung, marah, kecil hati isteri kita. Ni hari kebesaran Allah. Ulang balik, sesungguhnya Allah telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Allah minta dua, solat wajib, sunat muakkadnya berkorbanlah. Itu saja. Tapi orang kaya tu yang Nabi marah, jangan kamu hampiri tempat kami sujud, jangan kamu hampiri tempat kami ibadah. Nabi marah. Kenapa tak jadi hukum wajib je Ustaz? Bagaimana dengan orang miskin yang tak mampu? Kalau tak buat hukum ni, maka Imam Syafi'i mengambil langkah sunat muakkad. Tapi Imam Hanafi dan mazhab Hanafi, mereka yang kaya tak buat korban, berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita, mana yang lebih kau cintai, wang simpananmu ataupun cintamu kepada Allah? Tengok, tepuk dada, tanya iman. Ramai sangat pendusta hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, itu baru diminta korban RM300, RM1,500. Itu pun tak mampu nak korban pada hari kebesaran Allah. Ni nak berkorban nyawa? Tak adalah. Cek balik, patah. Masa dah nak habis, ringkas last ayat terakhir, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Mereka yang terputus daripadamu. Ayat ni asbabun nuzul. Rasulullah SAW diijik, Nabi, engkau dah tak ada siapa dah, kau dah terputus dah. Sebab Nabi semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Orang Arab, pada dia akan bangga bila dapat anak laki-laki, sebab bin kan anak laki-laki. Betul? Anak laki-laki Arab, dia akan pikul letak atas bahu,
Itu budaya orang Arab. Tuan-tuan dan perempuan punya bangga je dapat anak lelaki. Tapi kesemua anak lelaki Rasulullah SAW meninggal dunia waktu kecil. Nabi terputus. Maka Allah pujuk Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka yang terputus daripadamu. Tetapi untuk surah ini tuan-tuan, ada tamparan daripada Allah tepat ke muka kita. Apa Allah kata? Sesungguhnya mereka yang tidak salat dan tidak berkorban, mereka yang terputus daripada rahmat Allah dan syafaatmu. Syafaat Rasulullah. Jangan main-main dengan pandang rendah pada raya korban. Raya korban adalah hari kebesaran Allah. Siapa yang tak buat tahun ni, yang dah nak mati ni, tak buat-buat juga korban, hati-hati. Hati-hati. Satu kisah di Masjid Ar-Ridwan 7-5 tahun yang lalu. Saya ceramah kuliah duha, lepas tu Ustazah Nur Hafizah Musa, saya kuliah duha dulu. Berlaku tuan-tuan dan perempuan, habis saya cerita pasal korban, saya ditahan oleh seorang cari besi buruk. Orang Rohingya Myanmar cari besi buruk. Dia tumpang solat duha, dia dengar kuliah duha kita. Lepas tu saya pun turun kat motor, dia pun tahan saya. Ustaz, saya mau buat korban. Berapa? Saya pun sebutlah jumlah. Dia pun keluarkan beg plastik yang dalam tu berisi duit. Dia bagi jumlah tu. Dia pun bagi, saya pun kata, ni mau korban atas nama siapa? Nama saya, Ustaz. Saya pun tulislah nama dia. Bes. Tahun lepas, sebelum berlakunya ni, dekat Selayang, pasal Borong Selayang tepi tu, dia orang tutup dan saya dipanggil. Habis dia rancangan wanita hari ini, saya terus ke sana, tengok dia orang melakukan pengagihan daging korban. Ada seekor lembu yang belum korban. Panggil, Ustaz, itu lembu saya. Lembu dia punya besar tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap lah, mana dia orang dapat import ke apa ke tak tahulah. Dah macam seladang dah. Hui, ni kalau lembu ni mengamuk macam lembu Melayu, mau mati kita. Tapi lembu tu jinak je. Saya kata, mana kau dapat duit ni? Ni berapa? Ni 13,000 lebih saja, Ustaz. Kau korban berapa bahagian? Tak ada, saya punya. 7 tahun tuan-tuan. Mulanya besi buruk, kutip besi buruk, tetap buat korban. Tuan-tuan pencen kerajaan tak buat korban, jawab depan Allah. Penipu-penipu ni, jangan buat macam ni. Jangan sayang duit 300, 500, RM1,000 dengan alasan sunat muakkad, sedangkan menyuruh kemunafikan dalam hati. Ni pemilik. Alhamdulillah, daripada tadi dia semayang pun sebelah saya. Burung tiung ni, tak payah halau lah. Kalau dia buang air besar kan, suruh je pengurusi lah. Dia nak dengar kuliah malam, atau dia rela dikorbankan. Let's go. Tuan-tuan dan perempuan, saya bukan apa tuan-tuan. Saya dalam hidup saya, masa saya ceramah ataupun saya pergi mana ziarah orang, datang burung tu, ada tanda orang nak mati dekat. Anak saya meninggal dunia, anak saya operation perut usus dekat HKL. Masa saya datang ziarah, saya membaca beberapa surah, burung macam ni datang tengok anak saya. Ni tanda lah. Isteri saya itu anak nombor 5 meninggal dunia setahun 4 bulan. Anak yang nombor 7 pun burung macam ni lah. Mungkin ni malam saya. Tak tahulah tuan-tuan. Ataupun malam orang yang sedang rekod ceramah saya. Dah dekat lah tu. Gurau lah. Saya bergurau.
Tak boleh kita ambil macam tu, oh biawak melintas ni benda-benda tak baik. Jangan tapi kena ingat, dalam ilmu memang jelas, awan mendung tanda hari nak hujan, orang nak mati ada tanda-tandanya. Kena, terutama kalau tuan-tuan tahu tanda-tanda nak mati dah dekat, bila dengar ceramah mereka bersandar je, itu dah dekat. InsyaAllah tak sempat Jumaat depan, InsyaAllah dua orang. Let's go. Saya cuba ringkas, kita dah nak masuk isyak. Saya sahabat-sahabat saya ramai beritahu sekarang ni tak puas kuliah sebab masa dia pendek. Tapi bila dengar arahan daripada KKM, daripada SOP yang telah ditetapkan, Islam ajar sami' wa ata'na, dengar dan patuh, jangan lawan, jangan condemn. Kena geng-geng yang menjerit solat subuh, solat masjid tutup, surau tutup, tak datang juga kan. Covid punya hal, solat tutup tak datang enggak, ini juga ada yang datang. Tuan-tuan, let's go, move, habis. Sesungguhnya mereka yang terputus daripadamu, asbabun nuzul saya dah cerita, sebab turun ayat tadi. Dan satu lagi saya cerita, kita takut kalau kita tak solat dan kita tidak berkorban, kita yang terputus daripada rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik pada cerita si orang Myanmar tadi, Rohingya tadi, yang sembelih korban 7 tahun lalu, tiba-tiba tahun lepas buat korban sampai 13,000. Saya tanya, kau buat bisnes apa sampai kau sanggup korban 13,000? Ustaz, saya punya ayah mati kena bunuh, saya punya anak, saya punya ibu sudah kena rogon, lepas tu dibunuh, adik-adik saya semua dibunuh, saya seorang selamat, alhamdulillah Ustaz. Tapi ayah saya, dia pesan sama saya, tiap-tiap tahun buat korban, sebab sedekah Allah bagi kita jadi kaya. Sedekah sunat, tapi korban sunat muakkad, mesti saya jadi kaya. Ustaz tahu saya sudah kaya, dengan bangga dia cakap. Allah tak pernah bohong. Sebab tu geng-geng mamak datang ke Malaysia, dulu susah, sekarang kaya. Sebab mereka ni kemas ataupun yakin Allah tidak pernah berbohong. Sedekah yakin. Sedekah itu sunat, tapi sunat muakkad adalah berkorban. Daging korban tu Allah tak nak lah. Allah takkan miskin kalau kita tak solat. Allah takkan luka kalau kita tak korban. Allah takkan cedera kalau kita tak solat. Allah takkan miskin kalau kita tak korban. Yang terputus daripada Allah rahmatnya adalah kita. Terputus daripada syafaat Rasulullah adalah kita. Saya kalau sejuk, sakit ni dia memang kesan kemo tu sakit lagi. Saya ingat tadi England. Tapi Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buat korban, Allah tak nak daging korban. Daging korban tu kita yang rimbat balik. Saya korban, ni kupon, saya buat korban, tak cukup lagi satu plastik. Daging korban Allah tak ingin lah. Yang nombor 2, teka-teki sikit lah. Anggota haiwan korban yang paling cepat hilang bahagian mana? Sebut senyum. Ekor.
Bergaduh imam kata, aku dah booking dah ekor tu. Kebanyakan AJK lah yang rembat ekor tu. Saya tahu, dia kata ekor ni tulang je, budak-budak tak boleh makan. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah tak nak daging, tapi Allah nak tengok hati kita. Mana yang lebih kau cintai, Allah atau wang simpananmu? Stop. Terus lagi, hikmah daripada korban. Apa kafiat daripada korban, tuan-tuan? Antaranya Fatimah dan juga Aisyah pernah disuruh oleh Rasulullah SAW, pergilah kamu lihat sembelihan korban. Sebelum darah tu terpancut, darah terpancut daripada daging korban ni, dia bukan meleleh, dia memancut, punya pantas darah tu memancut. Sebelum darah tu kena bumi, Allah dah ampunkan dosa. Allah dah ampunkan dosa kita. Kena? Banyak dosa kita. Berapa banyak bulu pada badan, apa semua ni, dia tu, tuan-tuan, begitulah berapa banyak dosanya pada akan diampunkan untuk kita. Tapi kalau binatang tak ada bulu macam mana? Lembu tu telah dicukur bulunya. Jadi tuan-tuan, ambil pendekatan itu semua kiasan. Dosa yang kita lakukan Allah akan ampunkan. Saya berhenti dulu sebab kita nak azan kan. Yang baik datang daripada Allah. Lemah kesilapan saya, minta maaf kalau bahasa saya tak sesuai dengan sini. Tolong doakan saya istiqamah dalam dakwah dan mati ketika beribadah dalam rumah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.